Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini penjelasan tentang kudratnya sempurna. Sebenarnya Allah yang berhak dipuja dan disembah. Lain pada Allah Ta'ala tak kira Nabi atau wali, malaikat atau jin, tidak sekali-kali dibenarkan. Ini jumlah muqtadah tentang kudrat Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan milik Allah lah segala makhluk di lapisan langit, wa ma fil ardi, dan makhluk di lapisan bumi. Lepas liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Allah jadikan langit bumi ini dan bagi pada manusia hidup atau dunia untuk satu tempoh nak lihat amalan manusia. Ya ikut wahyu dia ataupun ikut nafsu mereka. Jika ikut nafsu mereka, natijahnya lam lil aqibah. Liyajziyal ladzina asa'u, supaya Allah nanti membalas orang-orang yang asa'u, melakukan kesalahan. Asa'u sini bermakna asyraku, melakukan kesalahan besar, iaitu melakukan syirik. Melakukan kesalahan bima amilu, kesalahan dengan syirik yang mereka amalkan, Allah akan balas neraka. Dan sebaliknya waya jizya, akibatnya Allah akan balas juga alladzina ahsanu, mereka yang dapat melakukan amalan baik dengan mentauhidkan Allah dan mentaatinya, bil husna, dengan syurga. Jadi adanya dunia dengan kudrat dia, dan segala apa yang berlaku atas dunia ni sebagai tempat ujian, dan manusia lah orang yang diuji. Jika ikut nafsu, maka Allah akan hukum mereka dengan azab. Jika ikut wahyu mereka, Allah akan bagi syurga. Muhsinin, Allah sebut sini ahsanu bil husna. Alladzina ahsanu bermakna orang yang memiliki hati yang baik, orang yang melakukan kebaikan, iaitu di antara sifatnya ialah alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha, orang yang sentiasa menjauhi dosa-dosa besar, dosa paling besar atau dosa-dosa yang lain. Mana sentiasa menjauhi. Lebih-lebih lagi dosa besar fawahisha, dosa besar yang memalukan. Illa lamama, kecuali dosa kecil yang sentiasa berlaku pada manusia. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Tuhan kamu itu maha luas keampunannya. Apabila satu orang itu buat keputusan menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa Allah Ta'ala boleh ampun. Huwa a'lamu bikum, dialah yang mengetahui tentang diri kamu. Dia maha mengetahui akan diri kamu. Id ansha'akum minal ard, ketika kamu mula-mula diciptakan daripada datuk nenek pertama kamu, daripada bumi ni asalnya. Dan juga Allah maha mengetahui wa id antum ajinnah, ketika kamu masih lagi janin fi butuni ummahatikum, dalam perut ibu kamu. Masa tu Allah tahu nak jadi syurga ke neraka. Maka fala tazakku anfusakum, tak perlulah kamu membersihkan diri kamu wahai manusia. Fala tazakku anfusakum, janganlah kamu muji diri kamu wahai manusia. Huwa a'lamu, dialah Allah yang lebih tahu biman ittaqa, siapa yang lebih bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala beritahu zajruni, teguran Allah pada orang yang mula-mula ngisah, lepas tu kembali semula kepada jalan yang tak betul. Ini pun boleh berlaku. Satu orang di zaman Nabi nama Walid bin Mughirah, dia dengar Quran ni, dia makan termakan hati, takut pada Allah Ta'ala. Mula diberitahu kebenaran Al-Quran, hebatnya Al-Quran, sampai dia menangis. Lepas tu bila sahabat-sahabat dia tengok dia ni nak jadi orang Islam dan nak ikut Nabi Muhammad SAW, bimbang, takut dia jadi punah. Sebab Walid Mughirah ni biar orang yang berpengaruh Mekah, jadi mereka mai ikut. Dia tahu Walid beritahu kepada dia, sikit. Dia tahu kamu nak ikut Muhammad tak? Oh, dia tak kena ikut kan? Apa nak ikut? Ni Allah Ta'ala sebut Al-Quran gini-gini azab neraka. Dia tak ada semua nakal ke hati. Dia tak ada. Ginilah kalau ada neraka, biar aku tanggung. Mulpah. Pasal dia ikut Muhammad. Hak mana dia kata neraka berlaku tu, biar aku tanggung lah. Aku wakil bagi tubuh kamu, tu tanggung neraka. Mulpah. Awal kamu. Dia begitu tak apa. Maknanya Walid bin Mughirah pada peringkat awal ni nak dah nawai dah dengan Quran. Tapi perempuan ni, sebab dia tidak memutuskan persahabatan dengan golongan-golongan yang sesat ni, jadi bawa nyala pelita hidayah dalam hati dia, dia tak boleh nak apanya yang mudah. Mana habis gitu, kembali dia murtad. Mana kembali dia kepada kufur, mati dengan kafir.
Manusia boleh jadi gitu juga. Ni sebut Allah sebut dalam Quran ni, jangan jadi manusia lagu ni. Nampak dah jelas ni, dia tarik diri pun. Afara'aital ladzi tawalla, kamu tidak tengok wahai Muhammad, kamu tidak tahu ke ada orang berpaling tanda. Wa a'ta qalilan, dia memberi sedikit peluang untuk beriman. Sini wa a'ta qalilan, dia memberi sedikit peluang untuk beriman. Setelah dia mendengar Al-Quran memberitahu kebenaran, dia takut pada Allah. Dan dia beritahu hasrat dia untuk ikut Nabi Muhammad SAW. Tapi dihalau oleh sahabat-sahabat dia. Lalu akda, lalu dia terus memutuskan hubungan. Tak pergi lagi mengaji Al-Quran. Putus hubungan, tak mengaji lagi Quran. A'indahu ilmul ghaibi, adakah bersamanya ilmu ghaib? Fahuwa yara, dia akan dapat tengok tetapi perkara-perkara akan berlaku sebab mati, dia akan selamat dengan sebab dijami oleh satu orang lain. Mana dia tahu kah apabila orang tu kata aku jamilah neraka tu, kalau kata neraka biar aku tanggung sorang, kamu selamat. Dia tahu kah perkara ghaib di akhirat esok gini berlaku pada orang tu? Apabila ada orang lain sanggup tanggung, dosa dia lepas. Sedangkan tidak pun am lam yunabba bima fi suhfi Musa wa Ibrahim, tidak pernahkah diberitahu kepada mereka isi kitab yang ada dalam kitab Ibrahim dan kitab Nabi Musa? Alladhi wafa Nabi Musa, Nabi Ibrahim yang menyempurnakan segala janji dia bila dia berjanji dengan Allah. Apa dia? Dalam kitab Nabi Musa, dalam kitab Nabi Ibrahim telah beritahu orang lain tak boleh tanggung dosa orang lain. Siapa miliki? Ini takdir dia. Orang lain tak boleh tanggung dosa orang lain, siapa miliki? Dia kena tanggung sendiri juga dosa dia. Jadi benda ni ada dalam kitab Nabi Musa, ada dalam kitab Nabi Ibrahim. Undang-undang tanggung dosa siapa miliki ni tak ada. Alla taziru waziratun wizra ukhra, tidak boleh menanggung satu orang sedang menanggung dosa dia sendiri, wizra ukhra, dosa orang lain siapa miliki. Syaratnya milikilah. Bab tanggung dosa tu memang ada. Cuma siapa miliki dosa orang lain tu tak ada. Mana satu orang sesat, ajak orang lain jadi sesat, dosa orang lain sesat dia kena tanggung. Tapi orang yang buat dosa sesat tu dia tanggung dosa dia. Cuma ngupah sesat orang ni, buat dia. 100 orang dia sesatkan, 100 dosa orang dia kena tanggung. Tapi dosa orang 100 orang dia kena tanggung sendiri. Jadi dia tanggung dosa dia, hak menyesatkan, dosa orang tu dia tanggung sendiri. Tak ada sistem dalam kaedah Tuhan ambil dosa orang lain dengan sebut mulut gitu, dosa orang lain habis licin kita tanggung habis. Ni tak berlaku. Dia kena tanggung juga dosa dia. Ini alla taziru waziratun, tidak boleh menanggung orang yang sedang menanggung dosanya, dosa orang lain, sehingga dosa orang lain tu habis licin. Ni kena terjemah gitu. Tidak tak betul terjemahan. Bukan bermakna kita tidak akan tanggung dosa orang lain. Kita tanggung dosa orang lain dengan sebab kita sesatkan dia, tapi dosa orang lain tu tidak habis. Dia kena tanggung dosa dia. Sebanyak mana dia buat dosa, dia kena tanggung sendiri dosa dia. Lepas tu orang yang menyesatkan dia pun kena tanggung dosa orang. Ini tertib dalam Quran. Dan wa alla yusallim insani illa ma sa'a. Hak tu bahagian dosa ni pahala pula. Dan tidak ada bagi manusia pahala kecuali apa yang dia buat sendiri. Kalau dia tidak buat memang tak boleh. Cuma yang dimaksudkan dengan dosa, dengan apa yang dia nak ni ialah iman. Tidak ada bagi manusia iman kecuali hak dia usaha sendiri. Nak suruh orang lain atas iman, mati kafir memang tak ada. Kalau nak iman kena buat usaha atas dunia. Tapi boleh jadi kalau dia mati dalam iman, anak dia berdoa boleh siapa doa, dia sedekah jariah boleh, ilmu dia ajar boleh, dan siapa-siapa yang buat khairat boleh siapa. Boleh siapa ni pada hadis. Tapi boleh siapa ni tidak ada resah pula ngati untuk orang tu, buat doa untuk orang ni. Sebab ini tidak diajar oleh Nabi. Sebab orang tak buat amal untuk orang lain, dia buat amalan dia pun malas dah. Kalau tak upah memang tak buat pun untuk orang lain. Jadi upahan apabila awak amalan dengan cara upahan memang tidak sapa kerana tidak ikhlas. Jadi tidak sapa kerana tidak ikhlas. Sebab itulah dalam ajaran Nabi kita tak ada kita buat amal untuk orang lain. Tak ada. Bukanlah kita hadis pun tidak ada. Cuma apabila dibuat kerana Allah Ta'ala sampai. Nabi tidak ada ajar cara. Cuma satu orang tu mari jumpa Nabi, ya Rasulullah, mak saya nak buat haji atau ayah saya nak buat haji, dia tak boleh pergi. Saya boleh ganti ke tak? Nabi tanya kalau dia ada hutang kena bayar ke tak? Kena bayar, maka boleh buat haji untuk dia. Ini sabit haji badan. Jadi daripada hadis Nabi SAW beritahu apabila anak beranak dia buat amalan untuk dia memang tak apalah, mereka tak ada upah apa.
Tapi manusia buat amal untuk orang lain ni tak mungkin. Sebab dia sendiri pun malas buat amalan untuk dia. Kecuali hak buat juga tu upah. Dah upah benda tak ikhlas. Betul, ulama bila buat keluar fatwa, amalan yang dibuat pada orang lain memang sampai apabila ikhlas. Kalau tidak ikhlas memang tak sampai. Kalau tak ngupah apa ni buat orang. Jadi kerjaan yang berlaku dalam masyarakat kita ni upah lah kan. Upah mikuah lah. Nah, kalau tak upah memang tak pergi pun. Sekali tu malah dia ngati orang itu apa? Tak ada benar boleh makan. Masuk reku. Mana dia itu semua tu atas bahagian lain belakang. Sikit banyak tak kira. Atas asam lain kau. Sebab bukan ajaran Nabi. Tapi tidak ajar cara ni. Dia sendiri malam nak maya macam Quran berapa. Tapi kalau bayar nanti kau kan 1000 juta kau. Sebab bayar. Tapi sendiri dia tak pun. Oleh kerana amalan untuk orang lain tak ada kecuali anak beranak. Betul, anak berdoa untuk ayah dia. Ini ajar. Jadi apa yang Nabi SAW sampai pada umat dia itu betul. Jadi sini iman sini. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia tidak akan dapat memperolehi apa-apa kebaikan di segi iman kecuali apa yang dia usaha sendiri. Kalau dia mati tidak bawa iman, jangan dia harap manusia mana-mana pun berdoa pada dia supaya sampai iman ke dia, memang tak sampai. Amalan ni ada kemungkinan sebab hadis ada, tapi iman memang tidak sampai. Jadi ayat Quran ni tak iman. Dan wa anna sa'yahu sawfa yura, dan sesungguhnya usaha dia pasti dia akan dapat tengok balasan. Tak perlu bimbang. Usaha dia sendiri dia akan dapat. Macam kita belajar mengajar ni kan, ini usaha dia sebetul. Ilmu yang memberi faedah yang memang Nabi kata akan sampai pada Tuhan dia apabila Tuhan dia mati. Jadi kita ngaji Quran 30 juzuk habis, balik kita mengajar pula. Jadi semua kita ajar ni 30 juzuk akan betul selesai sampai kiamat. Sebab Quran ni bukan sikit, banyak ni. Jadi inilah hak Nabi kata sampai pada orang apabila dia mati. Sedekah jariah dia akan sampai betul selesai. Dan juga anak-anak dia atau usaha didikan dia akan sampai betul selesai. Jadi amalan-amalan lain kalau ikhlas sampai, tapi kalau tidak ikhlas tidak sampai. Bersyarat ikhlas. Jadi kita faham apabila Nabi tidak ada ajar sam tertentu, bermakna kalau buat juga manusia tu ada benda yang tak kena, sesuatu yang tak kena. Summa yujzahul jazaa al-awfa. Kemudian Allah akan beri balasan kepadanya, balasan sungguh sempurna. Alih ngupah oleh Allah Ta'ala ni apabila manusia buat saja, Allah bagi ngupah yang sempurna. Tidak tala ngupah kepada Allah Ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan kepada Tuhan kamulah kesudahan segala-gala. Baik atau buruk, tengok pada Allah buat keputusan. Nak bagi pahala macam mana, nak bagi hukum yang atau rasa macam mana, terserah pada Allah. Allah lah segala-gala. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah menyebabkan satu orang itu ketawa. Dialah Allah menyebabkan satu orang itu menangis. Wa annahu huwa amata. Dan dialah Allah yang menyebabkan satu orang itu mati. Dan dialah Allah menyebabkan satu orang itu hidup. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia berpasangan-pasangan, laki ada perempuan. Hanya min nutfatin daripada setitik air mani. Idza tumna bila dipancukkan dalam rahim. Mana lagu tu cara manusia ni Allah Ta'ala buat. Benda sangat lemah tapi jadi manusia, jadi otak ligak, jadi fasih berpidato, dia boleh buat kerja macam-macam. Tapi asal kejadiannya hanya setitik air mani yang dipancuk dalam rahim. Dan wa anna alaihi nasy'atal ukhra, dan Allah Ta'ala lah yang bertanggungjawab untuk menghidupkan manusia semula. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah yang menjadikan manusia itu cuba cukup. Wa annahu huwa rubu' syara, dan dialah Allah yang memiliki bintang syi'ra. Ini salah satu bintang yang pernah dipuja oleh orang Arab. Orang Arab dia perhati tengok bintang pelik-pelik, dia puja. Lepas tu dia letak kelebihan, puja bintang ni akan dapat ni, akan dapat ni, akan dapat ni. Semua tu karun. Allah Ta'ala kata Allah lah yang punya bintang tu, makhluk dia, bintang syi'ra. Dan wa annahu ahlaka 'adanil ula, dan dialah Allah yang telah membinasakan kaum Ad yang pertama dahulu. Wa Samuda, dan kaum Samud. Fama abqa, dan dia tidak tinggalkan keturunan mereka ini satu orang. Begitu kaum Nuh, wa qaum Nuh min qablu, kaum Nuh sebelum ini pun. Innahum kanu, kesalahan mereka hanya sama, iaitu innahum kanu hum azlama wa atgha. Sesungguhnya mereka dahulu semasa dunia zalim dan melampaui batas syariat. Dan kaum Nabi Lut wal muttafikah, kampung-kampung yang diterbalikkan, iaitu kaum Nabi Lut. Ahwa, yang telah jatuh ke bawah.
Fawasyaha ma ghasya, lalu ditimpa oleh azab ke atas penghuni-penghuni daerah itu, oleh azab yang menimpa mereka. Patut takhwif duniawi, fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara. Setelah takhwif duniawi, maka mana lagi satu daripada sifat-sifat Tuhan kamu yang kamu boleh ragu-ragukan. Hadza nadhirun, ini satu orang nabi yang memberi peringatan, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga nabi ini minan nudhuril ula, daripada nabi-nabi seperti dahulu juga. Azifatil azifah, kiamat sudah hampir tiba. Laisa laha min dunillahi kasyifah, dan tiada pun sembarang makhluk, sembarang kuasa selain pada Allah Ta'ala yang boleh membuka tirai kiamat ini. Afamin hadzal hadithi ta'jabu, apakah tentang Al-Quran yang begitu sekali hebat kandungannya, yang boleh manusia kenal Allah, yang boleh manusia menangis pada Allah dan tunduk sujud, ta'jabu, kamu heran, tidak percaya ia daripada Allah. Wa tadhakun, kamu ketawa mempersendakan ia. Wala tabkun, dan tidak kamu menangis pun setelah mendengar ayat-ayatnya. Wa antum samidun, hal kata kamu asyik menyanyi lagu-lagu selain pada Quran. Samidun ni bermakna nyanyi dalam bahasa Arab Yaman. Mana apabila dia tidak berminat pada Al-Quran, dia berminat pada lain-lain lagi pada Al-Quran. Sebab Al-Quran ni suatu bacaan yang dinyanyikan, yang dilagukan, yang boleh menyeronokkan pendengaran dan juga boleh menyeronokkan hati jiwanya yang memahami. Sedangkan kamu wa antum samidun, asyik dengan nyanyian yang tidak ada hubungan dengan Al-Quran. Oleh kerana itu fasjudu lillahi wa'budu, kamu hendaklah sujud pada Allah sahaja dan berhamba diri pada Dia sahaja. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'alna min al-ula. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا